keluarga serta sahabat. Baik. Mukjizat dan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana khuluqu nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Maksudnya akhlak Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Apa maksud apa maksud akhlak Nabi itu ialah Al-Quran? Maknanya apa? Maknanya semua isi kandungan Al-Quran itu terpancar pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita nak menghayati Al-Quran dalam kehidupan kita, contoh yang terbaik bagi kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semudah itu. Maknanya apa Nabi itu ialah terjemahan kepada Al-Quran. Maksud terjemahan itu ialah apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya kita tinggalkan, apa yang sepatutnya menjadi prinsip kehidupan kita ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mustahil kalau seorang tu dia nak laksanakan isi kandungan Al-Quran tanpa dia merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Sebab itu kita dalam agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, dia tak boleh pisahkan. Sebab tak ada cara kita nak faham Quran melainkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan macam mana kita nak baca pun nak baca Quran, macam mana nak baca kalau tidak datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tak ada isu golongan yang mengingkari hadis, mengingkari sunnah dengan pelbagai alasan, tak ada. Baik, kemudiannya ni Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana jid'un yaqumu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ni fil khutbati falamma wudi'a lahu al-minbaru sami'na lil jid'i mithla sawt al-'ishar hatta nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. Maksudnya ada sebatang pohon kurma. Tuan-tuan pernah dengar lagu kan, ada orang buat lagu dah, tangis sebatang tamar. Ini hadis dia kan, lagu yang Dakmi nyanyi tu, tangis sebatang tamar tu, dia punya cerita dia dalam hadis yang kita sedang baca ni. Ada sebatang pohon kurma yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdiri di atasnya. Maknanya ini bukan pokok kurma sebatang tu, dah jadi tunggul lah. Tunggul kurma. Kalau tepatnya tunggul kurma. Yang ini ketika menyampaikan khutbah, maknanya Nabi biasa di atas tu. Bila Nabi sampaikan khutbah. Ketika mimbar telah dibina untuk baginda, kami mendengar daripada pohon itu suara seperti suara unta yang hendak melahirkan anak. Dengar bunyi suara daripada tunggul. Kalau kita lari dah. Lari. Tunggul menangis. Allahu akbar. Dia kata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar dan meletakkan tangan baginda padanya dan ia pun diam. Dalam satu riwayat, suatu ketika pada hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu batang pohon kurma yang dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah di atasnya berteriak. Berteriak makna menangis.
sehingga ia hampir-hampir mahu pecah. Mana pecah tu, mana kuat sangatlah tangisan tu. Dalam riwayat lain, batang pohon kurma itu menjerit seperti jeritan seorang budak kecil. Mana masing-masing perawi menggambarkan bunyi itu. Ada kata bunyi unta nak beranak, ada kata bunyi orang menjerit, ada kata bunyi budak menangis. Ini masing-masing menggambarkan bunyi itu. Lalu Nabi SAW pun turun menuju ke arahnya dan memeluknya. Ia masih berbunyi seperti suara yang perlahan daripada seorang budak yang didiamkan daripada tangisan sehingga ia diam. Nampak tak? Macam budak terpeluk bagi suruh diam kan? Allah. Baginda bersabda, tunggul pohon tersebut menangis kerana tidak lagi mendengar zikir sebagaimana dahulu. Maknanya apa? Maknanya dia rindu pada Nabi SAW. Ini ya, tangis sebatang tamar dia panggil. Tunggul kan banyak kan? Itulah. Jadi kalau ini takdir Allah Taala, dia tak dibunyikan kan? Kalau bunyi, habislah hari ni, habislah ramai-ramailah yang buat bukan-bukan kat tempat tu kan? Ini semua adalah ya, suatu bukti kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirindui walaupun oleh sebatang tamar. Kita pun lama dah tak pergi Madinah ni kan. PKP ni. Saya patutnya pergi bulan 3 itu. Ngam-ngam dah pergi PKP, tak dapat pergi. Insya-Allah lah. Insya-Allah dah pergi, esok pergilah ya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila qatl Uhud fa shalla alaihim ba'da 8 sinina kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Ini dia. Thumma tala'a ila al-minbar fa qala inni bayna aydikum farat wa ana shahidun 'alaykum wa inna maw'idakum al-hawd wa inni la anzuru ilayhi min maqami hadha. Allah. Wa inni lastu akhsha 'alaykum an tushriku walakin akhsha 'alaykum ad-dunya an tanafasuha. Qala fa kanat akhir nadratin nadartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala inni faratun lakum wa ana shahidun 'alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an wa inni u'titu mafatiha khazainil ard aw mafatihal ard. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju keluar ke makam para syuhada Uhud. Lalu baginda mendoakan mereka selepas genap 8 tahun masa berlalu daripada terjadinya perang Uhud. Maknanya kalau 8 tahun hampir-hampir pada akhir umur Nabi. Ya, akhir umur Nabi. Nabi wafat 11 kan? 10 atau 11. Jadi ujung-ujung lah ni, ujung-ujung. Seolah-olah baginda memberi salam perpisahan kepada orang yang masih hidup dan telah mati. Ya. Ini tengok dia punya nota kaki bawah tu, dia kata maksud berpisah dengan mereka yang telah mati ialah baginda tidak lagi dapat menziarahi kubur-kubur mereka dalam keadaan masih hidup di dunia dan memohon ampun bagi mereka. Itu syarah dia. Seterusnya, sesampainya di Madinah, baginda menaiki mimbar dan bersabda, sesungguhnya saya mendahului kalian dan saya adalah saksi ke atas kalian. Sesungguhnya janji bagi kalian adalah telaga di syurga, Al-Haud. Kita semua akan jumpa Nabi di Al-Haud. Ya, sebab itu banyak doa yang ulama ya doakan. Wasqini min haudhihi syarif. Kan? Ya Allah, berilah kami minum. Wasqina min haudhihi syarif. Ya, ma'an la nadma'u fiha la nadma'u ba'daha abada, dengan air yang tidak akan kami haus selama-lamanya selepas itu. Jadi kita punya tempat berjumpa Nabi nanti di Al-Haud, ya, di telaga Nabi dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Seterusnya tinggal terlepas sungguhnya saya sedang melihatnya dari tempat saya berdiri ini. Nampak? Nabi diperlihatkan Al-Haud daripada mimbar tu. Ni tuan-tuan jangan kata, jangan rasa apa-apa. Ini pelik, benda pelik.
Dan benda pelik bila berlaku pada Nabi tak ada masalah. Sebab dia Nabi. Dia Nabi, dia dapat melihat apa yang Allah hendak perlihatkan. Bukan maksud dia sentiasa melihat yang gaib, tidak. Macam ni Allah nampakkan Nabi benda yang orang lain tak nampak. Sebab apa? Nabi nak beritahu, ni tempat dia, aku nampak sekarang ni tempat. Itu bukan benda pelik lah. Itu suatu kelebihan, suatu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, sesungguhnya saya tidak bimbang perbuatan kalian menyekutukan Allah, tetapi saya bimbangkan kalian apabila kalian saling berlumba-lumba dalam mengejar keduniaan. Dalam hadis yang lain kata, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Dalam hadis lain, demi Allah aku tidak takut pada kalian menjadi fakir. Ini menjadi syirik dalam hadis ni. Maknanya ada kebimbangan lain yang lebih Nabi bimbangkan daripada syirik itu. Bukan maksud syirik itu tak bahaya. Jangan silap faham. Tak apa syirik, bukan. Bukan. Ada lagi yang Nabi bimbang. Apa dia? Dunia yang dikejar, yang menjadi rebutan. Akhsha alaikum an tabust, ada hadis yang lain, wallahi akhsha alaikum an tabusta alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama tuhlikuhum. Kan? Dalam hadis tu Nabi kata, demi Allah aku tidak takut kefakiran melanda kamu, tapi aku takut akan dibentangkan kepada kamu dunia seperti mana ia pernah dibentangkan kepada umat sebelum kamu. Kaum 'Ad, kaum Thamud, kan? Kaya-raya, hebat. Tamadun yang sangat hebat. Lalu Nabi kata, aku bimbang dunia akan dibentangkan seluas-luasnya kepada kamu, lalu kamu berebut-rebut dengan dunia seperti mana mereka juga berebut-rebut. Umat dulu, umat terdahulu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu dunia itu memusnahkan kamu seperti mana dunia pernah memusnahkan mereka. Itu dia. Jadi belajarlah daripada sejarah. Belajar daripada sejarah dan ambil pengajaran. Itu yang Nabi, yang Quran sebut dalam Quran, banyak cerita. Dan cerita itu berulang-ulang. Cerita umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala musnahkan mereka di dunia dengan bala dan azab dan sebagainya. Itu berulang-ulang. Cuba tengok, kaum yang sama ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat, supaya kita insaf, supaya kita sentiasa memperingatkan diri kita. Kerana manusia ni kadang-kadang sekali dia tak boleh ingat, kan? Sekali beritahu, dia tak boleh terus ingat. Dia kena beritahu banyak kali. SOP contoh pun tak ingat kan? Biasalah tu. Jadi kena banyak kali. Sudah kata lagi, beliau Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, itulah pandangan terakhir yang saya dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Mana apa? Itulah last yang Uqbah bin Amir nampak Nabi berdiri atas mimbar. Maknanya apa? Sebelum wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata hujung-hujung tadi. Ini dah hujung-hujung umur usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat baginda bersabda, sungguhnya saya akan mendahului kalian dan kelak saya akan menjadi saksi ke atas kalian. Sungguhnya demi Allah, sekarang ini saya dapat melihat ke telaga saya. Tadi haud mana? Tempat air atau telaga. Sungguhnya saya telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Nabi kata, aku diberi kunci-kunci bumi. Maknanya Nabi, kalau Nabi nak kaya, jadi orang sekaya-kaya manusia di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, Nabi boleh. Sebab Nabi dah diberi kunci perbendaharaan bumi. Maknanya apa yang disimpan dalam bumi ni, apa sahaja, kuncinya ada pada Nabi SAW. Tapi Nabi tak buat, kan? Nabi kata apa?
tapi aku suka menjadi orang yang kenyang sehari dan lapar sehari. Kan? Ya, aku nak jadi orang yang kenyang sehari dan lapar sehari. Baca dalam Syama'il. Dalam Syama'il kitab-kitab yang Asy-Syifa dan sebagainya, ya. Bagus. Imam Muslim meriwayatkan daripada Amr bin Al-Akhtab ibn Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat adh-dhuhr fa nazala ani." Di sini ya. Baik. Fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat al-'asr thumma nazal fa shalla thumma sa'ida al-minbar hatta gharabat asy-syams fa akhbarana bima kan wa bima huwa kain fa a'lamuna ahfaduna. Masya-Allah. Tengok maksudnya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Selepas itu baginda menaiki mimbar lalu menyampaikan khutbah kepada kami. Tuan-tuan jangan silap faham. Oh, ada khutbah subuh ya. Maknanya Nabi bagi ceramah. Nabi naik atas mimbar biar orang nampak. Nabi punya mimbar 3 atau 4 mata je. 1, 2, 3 atau 4 dalam hadis lah. Dia tak tinggi macam kita tinggi. Dia duduk atas tu je. Ya. Mimbar kita tinggi kan. Mimbar saya kat Masjid Putera tu, ya Allah. Sebaiklah lutut okey lagi kan. Ya, kalau tidak tak boleh naik kan. Lepas tu kan licin, kita tak getah lah bagi kan. Ya. Kalau masjid Shah Alam pun tinggi juga. Masjid Negara dia macam tu. Dia tak tinggi sangat. Ya. Gayat, ya. Jadi Nabi khutbah, Nabi berceramah, Nabi menyampaikan kepada sahabat. Tengok Lalu baginda selepas itu baginda menaiki mimbar lalu menyampaikan khutbah kepada kami sehingga tiba waktu zuhur. Kau daripada lepas subuh kan, tak tahulah ada lagi sarapan ke tidak hari ni kan? Contoh sampai zuhur khutbah. Baginda pun turun untuk mengerjakan solat zuhur. Seterusnya baginda menaiki mimbar lagi dan berkhutbah kepada kami sehingga tiba waktu asar. Subuh, zuhur, mayang, sambung lagi. Ambil. Tapi kita bayangkan kan, ya, kita bayangkan maknanya ini bukan sebarang orang. Bukan sebarang orang. Ya. Maksud saya, kalau kita hidup zaman Nabi, kita pun akan duduk. Kita akan duduk. Sebab yang khutbah ni, yang nyampaikan ni bukan Ustaz Ikmal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak bergerak? Kan? Sebab tu nilai iman umat akhir zaman ni pada Nabi, tatkala kita tak dapat melihat Nabi ni bukan benda kecil di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan benda kecil tuan. Ya, sebab dan kita tak pelik pun pada saya lah. Tak pelik pun kalau sahabat boleh duduk belakang Nabi macam ni punya lama. Kan? Nanti ada lagi ni. Sampai maghrib ni. Saya dah baca hadis ni, saya dah faham dalam bahasa Arab tu. Kan? Tengok Kemudian baginda turun dan mengerjakan salat asar. Setelah itu baginda menaiki mimbar lagi untuk menyampaikan khutbah sehingga terbenam matahari. Maghrib daripada subuh tadi sampai maghrib. Khutbah. Ceramah. Tazkirah. Sebutlah nama apa pun yang kita faham sampai hari ini. Tapi yang berkhutbah, yang berceramah, yang bertazkirah itu bukan sembarangan manusia. Jadi tak heranlah sahabat-sahabat Nabi boleh tahan sampai maghrib. Mungkin ada yang keluar, biasalah tu kan, wallahu alam, tapi maknanya boleh bertahan. Jadi orang yang bertahan ni lah ni yang meriwayatkan hadis ni antara salah seorang yang bertahan sampai maghrib. Tak pelik. Dan tak pelik juga kalau sahabat boleh salat belakang Nabi. Kan ada hadis yang lain, Nabi baca suratul Baqarah, sahabat kata dia nak berhenti ni, dia nak rukuk. Tak rukuk, sambung pula Ali Imran. Nak rukuk. Sambung pula An-Nisa. Satu rakaat 5 hingga 6 juzuk macam.
Kalau sejuzuk setengah jam, maknanya 3 jam berdiri rakaat pertama. Macam kita ustaz bawa surah Sejadah ada komplain kan, lama dia seorang jadi imam kan. Bila buat pendek sangat pula, maka gaji buta ustaz tu imam tu. Ini bukan imam sini, tempat lain itu. Pendek salah, panjang salah, peduli kan, bawa aja, komplain terajang aja kan. Allahu akbar. Bayangkan tuan ya, sampai maghrib. Dalam khutbahnya baginda memberitahu kami banyak perkara yang telah berlaku dan akan berlaku menjelang tibanya hari kiamat. Tuan-tuan bayangkan betapa panjangnya pengajaran Nabi daripada subuh sampai ke maghrib. Agak-agak ada tak sahabat yang hafal hadis tu? Tak terbayang gitu kan? Tengok, orang yang paling memahami daripada kalangan kami ialah orang yang kuat hafalannya, nampak? Di antara kami. Mana kalau yang boleh ingat apa yang Nabi sampaikan daripada subuh tadi sampai maghrib, itu yang paling alim lah, paling kuat hafalan. Bayangkan tuan, kan? Ya, kalau tak faham word by word, kalau tak hafal word by word pun dapat tahu maknanya. Sebab itu adanya keharusan meriwayatkan hadis dengan makna, harus. Tak semestinya word by word. Riwayatul hadis bil makna itu ada dalam bab mustalahul hadis. Kan? Jadi bayangkan tuan, betapa banyaknya yang Nabi sampaikan daripada subuh sampai maghrib. Tapi tidak pelik sama sekali. Dan tidak pelik juga sahabat bertahan sehingga begitu lama. Oi, jangan main tuan-tuan, duduk bawah ni kan. Itu zaman kini ada kapet tebal. Zaman Nabi kapet apa? Tikar tu lah. Kan? Dengan serba kekurangan. Masjid Nabi ada aircon ke? Ni jam ada lah dulu. Tengok ada dia orang buat model kan. Model Masjid Rasulullah SAW zaman Nabi. Pelepah tamal gitu je. Tetapi kerana yang menyampaikan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebarangan manusia. Jadi tidak menjadi suatu pelik lah, kan? Kalau orang boleh bertahan. Ya. Hadis ini akan dipaparkan dengan lebih jelas lagi dalam perbahasan keutamaan sahabat, iaitu dalam hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Al-Abbas yang menjelaskan bahawa ketika terjadi perang Hunain, Nabi SAW melemparkan batu untuk menyerang pasukan kafir sehingga pasukan muslimin meraih kemenangan. Nanti kita akan tengok nanti insya-Allah. Antara kelebihan, ya, kehebatan Nabi SAW. Syahatil wujuh, kan? Nabi, antara kelebihan Nabi, bila Nabi ambil pasir, Nabi baca syahad, Nabi baling kena semua pada orang kafir. Nanti kita tengoklah, ada hadis ni insya-Allah. Baik, kemudiannya hadis ni panjang. Tengok, panjang hadisnya. Siapa yang boleh hafal ni? Kan? Bila orang hafal ni, hafal ni. Macam ni apa Quran? Ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi da'watin farufi'a ilahi ad-dira'u fa kana tu'jibuhu fa nahasa minha nahsatan wa qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Hal tadruna mimma dhak yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Ini cerita hadis tentang syafaat Nabi. Syafaat di akhirat. Ya. Fayubsirhum an-nadhir wa yusmi'uhum ad-da'i wa tadnu minhum asy-syams fayablughu an-nasa min al-ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun fayaqulu an-nas ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balaghakum ala tanzuruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum. Cerita hadis syafaat, hadis syafaat. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإني نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي. Ni orang kata nafsi ni. Ni hadisnya nafsi.
اذهبوا إلى نوح فيأتونه نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت 3 كذبت نفسي 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 فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاتي وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهدي اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فانطلقوا. Tengok sampai Nabi Rasulullah SAW dia lain sikit hadis ni. فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي. Ini hadis ummati yang betul ni dia. Yang tuan-tuan dengar ummati yang kan, yang hadis yang masa nak wafat tu bukan. Itu bukan yang sebenar. Yang sebenar yang ini hadis. Memang betul Nabi ingat umat dia betul, tapi bukan dalam bentuk itu, bukan dalam kata-kata tu. Yang betul hadis ummati dalam hadis syafaat. Ya. Memang Nabi ingat umat dia masa dia wafat pun, tapi hadis tu bukan version itu, bukan version itu. Ya. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-bab al-ayman min abwab al-jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika min al-abwab. Thumma qala walladhi nafsi bi yadihi innama bayna al-misra'ain min masari'il jannah kama bayna Makkah wa Hajar wa kama bayna Makkah wa Busra. Ini hadis yang panjang tapi bagus, hadis syafaat ya. Maksudnya kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu undangan, lalu dibawakan daging kaki kambing kepadanya. Nabi suka makan daging kaki kambing sebelah depan. Dah habis dah tuan-tuan makan lah kan. Dan kepala sentalnya habis lah. Kan? Nabi SAW suka makan daging kaki bagian hadapan. Dan ia memang menarik perhatian baginda. Lantas baginda menggigitnya sekali dan bersabda, saya ialah penghulu sekalian manusia pada hari kiamat kelak. Tengah makan apa boleh bagi ceramah apa, kan? Boleh bagi tazkirah apa, kan? Tahukah kalian bagaimana Allah mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan yang akan datang di sebuah tempat yang luas, yang di mahsyar? Tengah makan boleh ingat pasal hari kiamat. Kita tengah makan lupa semua benda, kan? Makan capati je pun. Contoh. Lupa semua benda. Pagi tadi saya buka gate tu, kan? Saya buka gate pagi tadi. Kau ingat main-main? Nak kata lupa tak lupa je tu. Saya buka gate, saya tahu air gelap 5:54 masa tu. Nak kata andal tak andal lah. Capati baru kari kambing ya pun.
Kan Allahu akbar. Gurau-gurau tak gurau. Hujan. Pada hari itu Allah melihat dan mendengar semua yang mereka lakukan dan katakan. Matahari pula sangat dekat dengan mereka, lalu semua manusia berasa cemas dan kepayahan yang tidak mampu ditanggung dan dipikul oleh mereka. Nanti ni ketika bila ni? Hari kiamat di padang mahsyar. Maka sebahagian manusia berkata kepada yang lain, tidakkah kalian melihat keadaan kalian yang ditimpa kesukaran sebegini? Tidakkah kalian mencari seseorang yang boleh memohonkan syafaat daripada Tuhan kalian untuk kalian? Jomlah kita cari siapa yang boleh tolong kita ni, teruk sangat dah ni, seksa sangat dah ni. Sebahagian manusia berkata kepada sebahagian lain, bapa kalian Nabi Adam, jom kita cari Nabi Adam. Lalu mereka datang kepadanya dan berkata, wahai Nabi Adam, kamu adalah bapa sekalian manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, lalu meniupkan rohnya kepadamu, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadamu. Lantas mereka bersujud kepadamu, dan dia menempatkan kamu di dalam syurga. Adakah kamu tidak boleh pohonkan syafaat daripada Tuhanmu untuk kami? Boleh tak, kan? Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Baginda menjawab, sesungguhnya pada hari ini Tuhan saya sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Sungguhnya dia pernah melarang saya daripada mendekati sebuah pohon, namun saya melanggarnya. Diri saya. Pergilah, aku sibuk dengan diri aku ni. Aku fikir kesalahan aku, tak fikir orang-orang ni. Dah. Kan? Pergilah kalian berjumpa dengan orang lain selain saya. Pergilah kepada Nabi Nuh. Pergi jumpa Nabi Nuh. Lalu mereka pun menemui Nabi Nuh dan berkata, wahai Nabi Nuh, kamu adalah Rasul pertama yang diutuskan ke bumi, dan Allah telah memberikanmu gelaran hamba yang banyak bersyukur. Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Adakah kamu tidak boleh pohonkan syafaat daripada Tuhanmu untuk kami? Baginda menjawab, sesungguhnya pada hari ini Tuhan saya telah sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Sungguhnya saya dahulu pernah memanjatkan doa bukan kebiasaan tu kebinasaan, betul kan? Doa kebinasaan ke atas kaum saya. Nabi Nuh doakan kebinasaan atas kaum dia, kan? Ya. Pergilah kalian berjumpa dengan, maknanya Nabi Nuh rasa bersalah lah, rasa bersalah. Pergilah kalian berjumpa dengan orang selain saya. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Lalu mereka menemui Nabi Ibrahim dan berkata, wahai Nabi Ibrahim, kamu adalah seorang Nabi Allah dan juga kekasihnya dalam kalangan penduduk bumi. Pohonlah syafaat daripada Tuhanmu untuk kami. Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Baginda menjawab, sesungguhnya pada hari ini Tuhan saya sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Sesungguhnya dahulu saya pernah berdusta sebanyak 3 kali. Ini saya tak tahu dia punya huraian ni. Nanti kita tengok balik insya-Allah. Diri saya yang lebih memerlukan syafaat. Pergilah kalian berjumpa dengan orang selain saya. Pergilah kepada Nabi Musa. Lalu mereka menemui Nabi Musa dan berkata, wahai Nabi Musa, kamu adalah seorang utusan Allah. Allah telah melebihkan kamu di atas semua manusia dengan risalah-risalahnya dan bicaranya bersamamu secara langsung. Pohonlah syafaat daripada Tuhanmu untuk kami. Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Baginda menjawab, sungguhnya pada hari ini Tuhan saya sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini sesudahnya. Sungguhnya dahulu saya pernah membunuh seseorang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Yang dia Nabi Musa tumbuk seorang Qibti, kan? Qibti, kaum Fir'aun, kan? Sekali hayun smackdown habis. Ya, jadi ditakut yang diri saya yang lebih memerlukan syafaat. Pergilah kamu berjumpa dengan orang lain selain saya. Pergilah kepada Nabi Isa. Mereka pun menemui Nabi Isa dan berkata, wahai Nabi Isa, kamu adalah seorang utusan Allah.
kalimahnya yang dicampakkan ke dalam diri Maryam dan ruh daripadanya. Kamu juga telah berbicara dengan manusia sewaktu kamu masih berada dalam buayan. Pohonlah syafaat daripada Tuhanmu untuk kami. Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Nabi Isa menjawab, sungguhnya pada hari ini Tuhan saya sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan murka seperti sesudahnya. Baginda tidak menyebutkan dosa yang pernah dilakukan. Diri saya, diri saya, diri saya. Pergilah kalian berjumpa dengan orang selain aku. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dah berapa orang tu? Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. 5 orang. Ya. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat. Lalu mereka datang kepada saya, Nabi itu lalu mereka datang kepada saya dan berkata, wahai Nabi Muhammad, kamu adalah seorang utusan Allah dan penutup para nabi. Sungguhnya Allah telah mengampunkan dosamu yang baik terdahulu dan baik dan maupun yang kemudian. Pohonlah syafaat daripada Tuhanmu untuk kami. Tidakkah kamu perhatikan keadaan kami sekarang dan apa yang menimpa kami daripada kesukaran? Maka saya berangkat pergi dan tiba di bawah arash. Lantas saya bersujud kepada Tuhan saya. Kemudian Allah mengajari aku, ni payah ni, kejap aku kejap saya ni. Allah mengajari aku lafaz pujian dan sanjungan kepadanya yang belum pernah dia ajarkan kepada seorang pun sebelum saya. Setelah itu dia berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya permohonanmu akan diperkenankan. Pohonlah syafaat. Lepas tu Nabi kata, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dalam hadis yang lain, aku adalah orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diberi syafaat. Ya. Lalu saya mengangkat kepala dan berkata, wahai umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku, umatku, wahai Tuhanku. Dia berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam syurga segolongan umatmu daripada kalangan mereka yang tidak dihisab. Ada umat Nabi yang Allah masukkan syurga tanpa hisab. Tak payah kira, masuk terus. Ya. Melalui pintu yang dari sebelah kanan daripada pintu-pintu syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan. Pintu sebelah kanan sekali daripada syurga. Ini fast lane. Hijau. Lorong hijau kalau kat airport kan. Allah, macam agak-agak boleh kita masuk dalam tu. Taklah tuan, ya. Nak cakap yo pun malu kan? Tapi kita nak tapi malu. Jadi tak apa, malu pun malulah, minta ajalah. Kan? Namun mereka juga boleh menyertai manusia lain untuk masuk melalui pintu-pintu yang lain. Tu special, tapi pintu lain pun boleh masuk. Sebab itu tuan, antara kelebihan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk mana-mana manusia ke dalam syurga sebelum masuknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat lain walaupun lebih senior daripada kita, lebih dulu daripada kita, tak boleh masuk syurga sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dulu. Tapi modalnya yang tak campak dalam neraka lah. Yang ada kena campak dululah kan. Tapi yang masuk syurga pada ketika kiamat tu, umat Nabi Muhammad dulu masuk, baru umat lain masuk. Apa nak lagi? Apa lagi kita nak, tuan? Ya. Tengok. Kemudian bagi hadis ni ada beberapa version sebenarnya. Ada hadis yang lain yang lebih kurang sama. Lebih panjang ceritanya. Ini mungkin yang apa version yang lain. Ada version yang lain Nabi sampai 3 kali minta. Dia minta pada Allah supaya masukkan semua umatnya dalam syurga. Ya. Allah kata, malaikat kau pergi cari dalam syurga, dalam neraka, siapa yang dalam hatinya mithqala dzarratin min khardalin minal iman. Ya. Kau pergi cari dalam syurga, siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman, ambil masuk dalam syurga. Nampak tuan? Ini yang kita kata Nabi pun sayangkan umat. Ini dia sayang Nabi pada umat, bukan macam kita sayang
pada orang lain dah, lebih lagi daripada itu. Sebab itu kita kena cinta sayang pada Nabi lebih daripada orang lain, lebih daripada mak bapak kita sendiri. Sebab mak bapak tak boleh selamatkan kita besok, tak boleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, dalam Quran sebut kan. Hari di mana yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari daripada kawan, daripada saudara dia. Saudara pun tak ingat saudara dah akhirat besok. Wa ummihi wa abihi, daripada ibu ayah dia kan. Wa sahibatihi wa sahibati wa bani, isteri dan juga anak-anak dia. Tak ingat dah til jannah ni masa tu kan. Belum lepas tu lainlah masa tu, masa kiamat, dahsyatnya kiamat tu. Kerana apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan yang menyibukkannya. Inilah ni. Nak mikir, ya Allah. Tengok, Nabi Adam pun boleh ingatkan kesilapan dia, Nabi Nuh boleh ingat kesilapan, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul hebat-hebat ni risau kesilapan mereka. Sedangkan mereka tu maksum, pasti Tuhan ampunkan, tak ada apa masalah, bersih rekod, tak ada masalah. Kita ni yang banyak benda yang perlu dirisaukan. Nampak tuan-tuan? Rasul-Rasul pun bimbang tentang nasib mereka di akhirat besok. Tengok, sayangnya Nabi. Tengok ya. Demi Tuhan yang dan diri saya berada di tangannya, sesungguhnya jarak di antara dua hujung pintu daripada pintu-pintu syurga adalah sebagaimana jarak di antara kota Mekah dan kota Hajar, atau seperti jarak di antara kota Makkah dan kota Busrah. Hajar tak salah saya dekat Yaman kalau tak salah, saya pun tak ingat. Tapi ada dibuat kajian. Dia buat ukur. Dia ukur daripada Mekah ke Hajar dan Mekah ke Busrah. Dia buat ukuran exactly. Exactly sama tuan-tuan. Apa Nabi SAW ada belajar geografi ke? Ada peta ke dekat depan Nabi? Sama ni, jarak sama ni, Hajar dengan Busrah ni sama, Mekah ni tengah-tengah. Tapi ini kata mukjizat. Ini kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap tak membohong tuan, bukan cakap tipu, bukan membongak lah kata orang sembilan kan. Tak. Jadi apa yang Nabi sebut tu betul, tepat, precise. Daripada Mekah ke Hajar, Mekah ke Busrah, dikira. Ambil kira. Kira pakai Google Map, kira sebiji tuan, sama jarak. Maknanya pintu kena sama, dua pintu. Seluas itu pintu syurga besok. Macam mana seluas mata memandang, masuk dalam syurga. Pun begitu, jangan kita ingat macam tu senang lah, besar pintu kita cakap macam tu. Bukan isu pintu tu besar ke pintu kecil, kita ni boleh masuk ke tidak, itu isunya. Layakkah kita melangkah masuk ke dalam pintu ke syurga melalui pintunya? Takut tak nampak pintu ke? Takut tak nampak. Nauzubillah. Tuan ya. Jadi itulah dia. Seronok baca hadis-hadis macam ni. Insya-Allah kita jumpa semua lagi pada pertemuan akan datang. Ada persoalan ke? Bismillah. Saya pun lupa hadis tu lah. Hadis tu panjang juga. Maknanya 3 tu Nabi seolah-olah Nabi tak berpuas hati. Nabi nak lagi. Sampaikan yang last tu. Saya pernah tazkirahkan hadis ni. Dia bila ni terlupa lah kan. Maknanya mula-mula, tak salah saya lah mula-mulanya orang yang beriman. Lepas tu orang yang ada separuh. Lepas tu yang satu sebesar biji sawi. Maknanya orang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan masuk syurga juga akhirnya.
walaupun dia dimasukkan ke neraka pada awalnya untuk dibersihkan dia daripada dosa-dosa dia, dosa-dosa besar dia, ya, tapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Okeylah tu Ustaz, tak apalah kita minum agak ramai tu. Jangan. Jangan tuan. Kan? Jangan buat macam tu kan. Jadi maknanya apa? Maknanya tempat untuk kita di syurga itu sebenarnya telah ada. Telah tersedia. Cumanya sama ada kita hendak pergi ke sana ataupun tidak. Kita yang corakkan di kita masing-masing. Sebab itu nanti di hari kiamat, sebelum masuk neraka, bukan kita lah, kita tidak masuk neraka insya-Allah. Sebelum masuk neraka, malaikat akan bawa rombongan melawat, sightseeing, kan? Bawa rombongan ahli neraka ni bakal calon-calon lagi, bukan calon lah ni, confirm masuk neraka lah. Lalu kat syurga. Malaikat kata, tu syurga tu. Dalam tu ada tempat untuk kamu. Tapi sebab kamu tak nak masuk, jadi kamu tak boleh masuk. Itulah tempat yang Allah telah janjikan untuk kamu di syurga kalau kamu memasukinya. Macam mana tuan-tuan? On the way nak masuk neraka, tengok benda tu macam. Betapa menyesal yang tidak ada kesudahan. Ya. Dah nampak tempat dalam syurga, nampak dah katil, nampak dah apa. Berdari tak tahu nampak tak nampak, tapi dah nampak dah tempat dalam syurga tu. Masa yang sama juga, sebelum masuk ke syurga, ahli syurga akan melihat neraka. Lalu malaikat kata, lihatlah ke dalam neraka itu. Di situ ada tempat untuk kamu yang telah disediakan Allah jika kamu dahulu di dunia, ya, melakukan sesuatu yang kamu akan dicampakkan ke dalamnya. Lalu ahli syurga rasa apa? Bersyukur, memuji Allah kerana terselamat daripada neraka. Bertambah-tambah lagi kesyukuran, keseronokan, kan? Itu dalam riwayat disebutkan. Jadi kita pilihlah, adakah kita sedang meniti jalan ke syurga atau meniti jalan ke neraka. Kita kena ingat bahawa kita, yalah, dalam perjalanan itu memanglah banyak susur keluarnya, banyak cabarannya, banyak bonggolnya, banyak traffic lightnya, banyak roadblocknya, banyak orang cek SOP-nya. Kan? Banyak cabaran. Jadi memang benda-benda tu semua benda-benda yang menyusahkan. Lepas tu Nabi kata, huffatil jannatu bil makarih. Jalan ke syurga itu dihampari dengan 1001 kebencian, benda yang kita tak suka. Datang subuh leceh, dengan kuliah leceh, kan? Nak keluar duit korban, makin lama makin mahal, leceh. Ni maksudnya semua benda yang amal ibadah di dunia ni semuanya susah, semuanya leceh, semuanya kan? Tetapi jalan ke neraka itu dipenuhi dengan maladzat, dengan perkara-perkara yang seronok. Betul tak? Kan? Jalan ke neraka tu perkara dia semua seronok. Berzina seronok, rasuah seronok, curi duit orang seronok, kan? Kacau rumah tangga orang seronok. Seronok rupanya. Kan? Semua menyeronokkan, berjudi semua seronok. Nampak? Jadi inilah kata ujian. Sebab itu kita sangat memerlukan taufik dan hidayah Allah. Itu yang kita nak. Dalam meniti jalan ke syurga itu sangat perlu kepada hidayah, kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah dan istiqamah. Tadi saya baca saya suka baca ayat tu kan, satu perasan kot. Dalam solat kan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, dia konsisten istiqamah. Jadi itulah dia, mudah-mudahan ya. Okey, insya-Allah apa lagi? Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bi udurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bi qulubana wa quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا